tersebut, saya fikir novel ini mengimbangi. Kita perlukan novel yang ini. Kita tak salahkan apa yang ada itu, dan kita tak boleh mengawal kan benda-benda yang timbul tu, dan dia datang daripada kita juga. Tidak ada benda tu kalau kita memberi ruang. Sebenarnya kita yang beri ruang, sebab kita tak tulis. Salahkan di sini kan, kita dalam tak cerpen kita kan. Kita lah kan dalam tak tulis cerpen, dalam tak buat novel, pasti buat cerpen dia buat. Macam tu lah. Maknanya kita mengisi kekosongan tersebut. Apa yang tidak ada, dia kat sana akan ambil kesempatan. Dan ini dah satu bukan baru ni. Daripada dalam sebelum-sebelum ni pun sudah muncul kan. Soalan sama timbul lagi. Kenapa begitu? Kerana mereka mengisi ruang. Saja sebenarnya apabila tidak ada cahaya, kegelapan akan mengambil alih kan. Bila ada cahaya, kegelapan hilang kan. Logik je. Itu saya nampak macam tu. Jadi kita lah yang harus menjadi cahayanya. Bukanlah cahaya seluas-luasnya yang gelap tu akan pergi juga. Tapi kalau kita tutup semua lampu, kegelapan tu akan makin masuk. Itu analogi yang nanti bersebutan tak nampak pada lampu. Saya nampak macam tu lah. Okay. Artinya apa yang saya katakan sini, novel ni, kembali kepada novel ini, jangan risau yang itu kita harap dengan cahaya-cahaya kita ni, yang mana dengan novel-novel yang baik ini. Dan saya nak mengangkat di sini juga, dia dah respon daripada apa disebut oleh Azrian tadi, ialah bagaimana Tasnim ini sebagai seorang watak muslimah, dia tidaklah kata dengan hujung labuhnya, dengan apa benda ke menunjukkan Islam. Tak. Dia tak menunjuk, dia tidak digambarkan, dia bukan dulu dia, tapi dia tak gambarkan secara luaran semata-mata. Yang ditunjukkan keislamannya itu ialah melalui akhlaknya. Itu yang dibawa. Dan akhlaknya itu dibawa ke mana-mana. Dan sebenarnya itulah dia. Kalau kita pergi ke luar negara, bukan soal kita berkati rumah lagi banyak, lagi bergabung lagi Islam. Tak. Sebenarnya sikap kita menyantuni orang lain. Bagaimana kita bersikap dengan orang lain, itu yang menyebabkan orang akan tertarik dengan Islam. Bukan kerana tudung kita, bukan kerana pakaian kita. Jadi ini juga senada dengan kalau di Jepun, mereka ada konsep omoiyari, betul tak sebutan? Omoiyari, maknanya kita akan, apa yang kita buat ni, kita fikir kesan daripada orang lain. Contoh, sebab tu orang Jepun, kalau kat depan lift, dia tak berebut tumbuh depan lift tu, dia akan beratur, elok aja. Dan beratur tu dekat tengah-tengah, supaya orang dekat luar lift akan keluar kiri, keluar kanan. Yang ni, yang depan dia tunggu sehingga kosong. Dan kosong baru dia masuk. Memang teratur. Lepas tu kalau gempa bumi pun mereka beratur juga. Maknanya, dia tak akan menambah kekecohan yang sedia ada. Baru-baru ni, gempa bumi, anak saya ada di tempat kejadian. Kita punya lah hara kat sini kan. Tapi dia kata, okey mama, semua okey. So kat mana ni? Kami semua duduk dekat tempat perlindungan. Tempat bukan jaga. Tak, kami berjaga-jaga je. Tapi peratur masalah. Aku dia like benda tu biasa je. Mereka bertenang lah. Maknanya dalam kekecohan yang sudah ada tu, lagi dia tambah kecoh lagi kan. Tapi cara mereka lah. Dan itu daripada konsep dia omoiyari. Maknanya apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan ini, hendaklah fikir apa kesannya pada orang lain. Contoh, parking sengit. Masih contoh saya lah tu, parking sengit kan. Kesan dia orang sebelah tak diparking, orang sini tak parking. Itu omoiyari. Maknanya saya kena betulkan, teruskan supaya orang sini boleh parking, orang sini pun boleh parking. Jadi itu. Itu dia bukan untuk dia seorang. Yang itu yang sebenarnya di Jepun mereka amat mengamalkanlah prinsip-prinsip ni. Dalam Islam pun kita nak ada juga. Kita fikir orang lain, apa yang kita tindakan kita hari ini kesan kepada orang lain. Dan ini yang dibawa oleh watak Tasnim Tasnim Amani, kerana dia membawa akhlak. Kerana saya percaya datang watak ini jati diri keluarga dia sendiri. Dan saya fikir novel itu novel pertama kan nanti untuk novel dewasa macam ni. Kedua yang sebelumnya Awan Shiro. Oh ya, dia ada sebuah lagi lupa, Tentera Cinta Abai Cik. Novel kedua, saya melihat bagaimana watak ini disifatkan, cerita ini boleh saya kata semi autobiographical, ada pengalaman-pengalaman yang agak mungkin personal yang dimasukkan tapi difiksionkan. Bukan semuanya kisah benar, namanya diseparuh benarkan. Jangan selalu je sikit. Tapi ada lah, sebab semua penulis ada inspirasi daripada pengalaman pribadi kan. Yang mana tu kita kena carilah, yang mana sebenarnya yang kisah benar, yang mana yang difiksionkan. Yang saya suka itu ialah kepada watak Tasnim itu, dia seorang yang berbudaya tinggi. Dia berbudaya tinggi di high culture. High culture ni yang disebut tadi akhlak, bersopan. Dia tahu membawa diri dia macam mana. Dia tahu bukan orang Islam, apa halangan dia. Dan dia cuba untuk menjadi Islam dengan tidak menyusahkan orang lain. Ada orang kita pergi tempat, dia tak makan benda ni. Betul kan tak? Dia bagaimana dia menghormati tuan rumah dia. Okey, dia tak makan, dia taklah membesar-besarkan benda dia tak boleh makan tu. Dia cuma terkejut, dia pergi ke belakang ke, dia buang ke, dia cuba untuk tidak
menyinggung hati orang yang telah menghidangkan. Saya ingat ada kisah konsep saya, maaf kalau saya salah, mantan mufti Ramston dulu pernah pergi ke tempat yang seperti Raja Korea, dihidangkan semangkuk dan di atas tu ada daging yang kita tak boleh makan. Jadi dia mengambil macam mana? Dia ambil je. Dia ambilkan, dia tepi je. Yang itu dia tak makan. Yang ada tu dia makan kerana dia menghormati dalam tuan rumah. Dia makan tu bukan untuk kenyang sampai berderak-derak kan? Tak. Makan untuk menghormati. Jadi itu dalam Islam. Maknanya kita dari situ, ini banyaklah kita bukan orang mustajah kan untuk menerangkan benda ni. Bidang saya pun dia dah pergi cerita bidang macam-macam. Bidang saya undang-undang lagi dah jauh kan. Tak pernah cerita benda ni. Tapi yang saya faham, yang kita belajar kan. Maknanya bagaimana kita menghormati keadaan rumah hablum minan nas, dia menjaga hubungan dengan manusia dalam dia menjaga hubungan dengan Tuhan. Maknanya bukan dia oleh saya orang Islam, oleh itu saya tak makan ni, saya tak makan ni, setelah lagi ni very diktatif kan. Dia tak macam tu. Dia cuba, dia check dulu, ni ada apa tak? Ada sakit, ada sakit, macam mana lah. Ni dia pun check dengan baik hati, check dulu. Dia very subtle tau, perlahan dia cuba check. Dan kalau dia tak boleh tu dia cuba elak lah. Macam saya pun kita expect siapa yang pergi luar negara, to be safe. First thing, what is your restriction in your diet? Dia makan apa? Oh saya vegetarian, dah tentu je vegetarian. To be safe lah, kita pergi mana? Oh saya vegetarian. Dia lagi tengok makan haram dulu, dia makan ayam kan. Lepas tu kawan saya tanya tu, are you sure you vegetarian? I am very sure I don't know. To be safe, dekat majlis yang macam tu, dengan kawan saya tu dari India, masa dekat Ayawal lah, saya pergi Ayawal tu. Saya cakap, tak you vegetarian? Dia cakap, saya kata to be safe, dia bawa pertama saya dah vegetarian. Jadi kita tak tanya susah kedua, makan je lah apa yang ada, dia bagi sayur. Kata dia cuma makan salad je kan. Jadi kita pun makan je lah, boleh lah. Lepas tu cari dah lain dari kita. Lepas tu bila kita makan halal baru dah kita makan kan. Jadi yang kedua ialah makanan yang kita tahu dia halal ataupun mungkin kosher. Kosher satu pilihan. Boleh kosher. Ini cerita dari segi buku-buku fiqah. Ini fiqah luar negara dan kita di buku pasal ke lain. Nanti saya tak nak jujur. Namun saya nak katakan di sini ialah watak Nassim tu dia seorang yang berbudaya tinggi, high culture. Kerana ibu bapa dia, saya percayalah watak. Walaupun ibu dia tidak digambarkan dengan kita panggil dengan terperinci, namun daripada cara Tasnim menyikapi ibunya itu, dia sangat terdidik. Kalau tidak, macam mana dia boleh bersikap begitu kalau dia tidak dia dalam watak kita tengok satu perkara, satu masalah ditimbulkan, konflik timbul, bagaimana watak itu memberi resolusi, diselesaikan macam mana. Cara dia menyelesaikan itulah sikap dia. Sikap daripada situasi itu mungkin orang lain akan memberikan reaksi berbeza, tapi watak ini reaksi begini. Itu cara kita membaca sifat-sifat yang dibina untuk watak tersebut. Dan seperti disebut oleh Wan Azian juga tadi, bagaimana bab pertama ni, prolog ni pada saya is the most powerful part. The most powerful part. Kalau saya cakap Melayu tak nak cakap putih kan. Paling berkesan untuk novel ini. Dia dibuka dengan begitu baik kerana dia menceritakan tentang satu, saya suka Pulau kot. Pulau ni saya suka cerita mitos ni, mitos Pulau Cawan. Kita cerita sikit lah sebab intro, kita baca lah nanti, ini bukan spoiler kan. Dia cerita bagaimana dia teringat cerita ibu dia dekat Pulau Cawan. Dia tengok Jawa, kenapa nama dia Pulau Cawan? Kenapa tak nama lain Pulau Pinggan dia atau kan? Tapi dia sebut Pulau Cawan kerana di situ duduknya seorang puteri Perikinian yang kalau orang kampung kat situ nak curi kenapa, jam dia dengan puteri tu, dia banyak sebab dia suka kumpul. Dia macam Ariel the Mermaid, suka kumpul, suka benda kat dia ada collection tu tau. Dia nak apa? Dia macam, dia cuma tak indicator je kat puteri ni kan. Dia semua dia jadi pinjam mangkuk dia okey, semua ada. Boleh pinjam dengan syarat pulang balik seperti mana yang dipinjam. Patah tak apa, pecah tak apa, janji pinjam. Tapi sikap kita sebagai manusia, ada juga dah pecah malu kan, malu tak nak dia bermula kenapa Kinsuki tu sebab saya nak tengok relevan prolog tu kepada seluruh cerita kemudiannya. Dia bukan prolog yang sengaja saya saja dia lah. Dia menceritakan bagaimana nanti dia ada manusia yang pulang pinjaman itu tak cukup. Dan tak cukup, yang pecah tu tak dipulangkan. Katanya dia kena pulangkan juga yang pecah tu, tapi dia tak pulangkan. Oleh itu, Tuan Menteri tu marah. Marah tu dia kata syukur sekali, terus pulang tu jadi Pulau Cawan. Itu cerita lah. Mungkin saya suka dengan tradisi Unipulara ini kerana ada message yang sangat intrinsik kedalaman yang diberikan kepada khalayaknya. Dan penceritaan inilah, teknik ini jugalah saya fikir dikuasai oleh Mandi. Dia seorang pencerita. Dia kan pencerita kami Shibai. Maknanya dia seorang pencerita, storyteller, ada gaya tau, ada teknik untuk menyampaikan message dia. Jadi dalam novel pula tak boleh buat dengan cara macam tu, tapi dengan cara yang begini. Jadi
prolog itu menjadi satu loncatan yang sangat baik, premis yang sangat baik untuk dia pergi ke step berikutnya, iaitu sesungguhnya kenapa dia nak merawat hati itu. Dan ada sesuatu yang betul yang disimbolkan oleh cawan dan pinggan dan sebagainya, yang tebigan-tebigan itu kemudian dijemput, dijumpa untuk membuat sesuatu di sana. Mungkin itu yang saya respon.